Dan dalam masa sama, kita memahami bahawa proses perundangan mempunyai beberapa peringkat daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan sehinggalah kepada Mahkamah Persekutuan, dan pastinya kepentingan menghormati dan mendaulatkan undang-undang itu adalah kekuatan dalam kita menguruskan sesebuah negara, dan sesebuah masyarakat itu sendiri bergantung kepada kepatuhan undang-undang. Jadi untuk kita mengulas lanjut bersama di talian ketika ini Jufitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi. Jufitri, Ya. penting untuk kita faham bahawa badan kehakiman ini merupakan salah satu daripada 3 prinsip pengasingan kuasa. Tapi dalam kes berprofil tinggi seperti ini, semua pihak mempunyai agenda ataupun mungkin naratif mereka sendiri. Tapi apa yang masyarakat, rakyat kita ini daripada setiap lapisan masyarakat perlu faham tentang kedaulatan undang-undang itu? Baik, terima kasih Hakim. Kita harus kembali balik kepada persoalan asas kenegaraan kita, khususnya berkaitan dengan rukun negara. Yang mana salah satu tonggak utama kepada rukun negara adalah keluhuran perlembagaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai rule of law. Ini merupakan tiang utama kepada tertegaknya sebuah negara yang sudah tentu sesebuah negara itu wajib diasaskan atas faktor keadilan yang memberikan keadilan kepada semua. Sebab itu kalau kita menyemak kembali teori yang telah dikemukakan oleh ahli perundangan terkenal yang memperkenalkan teori rule of law ataupun keluhuran perlembagaan, iaitu A.V. Dicey, menyebutkan bahawa ada beberapa prinsip asas yang masyarakat biasa seperti kita harus faham, bahawa keluhuran perlembagaan itu bermaksud menurut Dicey bahawa undang-undang itu tidak mengenal tidak mengenal ataupun tidak memberikan keistimewaan kepada mana-mana individu atau kelompok, sama ada rakyat terbawah ataupun pemimpin teratas. Ia menggambarkan bahawa undang-undang ini harus adil kepada semua tanpa membezakan strata, darjat dan sebagainya. Yang kedua, Dicey menyebutkan bahawa keluhuran perlembagaan juga bermaksud tiada perbezaan selama mana ia merupakan rakyat negara itu, sama ada dia tidak dibezakan dengan keadilan undang-undang itu tidak dibezakan atas faktor agama maupun faktor bangsa, warna kulit maupun jantina. Dan yang ketiga yang disebut asas kepada keluhuran perlembagaan adalah tiada yang boleh ataupun tiada rakyat khususnya di rakyat Malaysia, dalam konteks Malaysia, tidak boleh dihukum tanpa melalui perbicaraan yang adil. Sudah tentu segala hak-hak yang tertuduh maupun etika di pihak peguam maupun kehakiman harus dijaga dan harus dipelihara. Ya. Dan yang keempat disebut oleh Dicey bahawa semua yang dibicarakan di bawah rakyat yang dituduh haruslah dibicarakan dalam mahkamah yang sama. Tidak boleh ada mahkamah yang khas dan mereka haruslah diadili ataupun dituduh dan dihakimi di bawah undang-undang yang sama. Dan sudah tentu yang terakhir yang penting yang untuk kita elakkan daripada perbezaan ataupun conflict of interest, keluhuran undang-undang menurut Dicey adalah tidak memberikan kuasa kepada eksekutif melebihi kuasa undang-undang, ataupun eksekutif undang-undang ini dalam konteks keluhuran perlembagaan akan mengawal kuasa eksekutif supaya kuasa eksekutif tidak melebihi undang-undang yang sedia ada, yang undang-undang ini untuk memastikan keadilan untuk semua. Jufitri, konsep pengasingan kuasa ini merupakan konsep asas dalam kerajaan-kerajaan moden, terutamanya bagi negara-negara demokratik. Malaysia salah satu negara demokratik. Tetapi apakah kemungkinan terburuk ataupun worst case scenario sekiranya eksekutif, legislatif dan juga kehakiman ini cuba mendalui ataupun mengawal salah satu daripada 3 konsep pengasingan kuasa? Apakah yang mungkin berlaku sekiranya ia tidak dihormati pengasingan kuasa ini? Ya, sebab itu saya sebutkan pada asasnya tadi bahawa keluruhan perlembagaan ataupun yang kita boleh terjemahkan ataupun boleh huraikan lebih lanjut berkaitan dengan pengasingan kuasa ini harus dihormati. Ya, setiap institusi ataupun badan pentadbiran, sama ada legislatif, sama ada kehakiman, sama ada eksekutif, mereka adalah satu entiti yang akan mengamalkan semak dan imbang. Ya, tidak ada satu institusi melebihi satu institusi yang lain. Eksekutif tidak boleh
melebihi bidang kuasa yang ada kepada kehakiman. Dan kehakiman sudah tentu harus memperlihatkan keadilan untuk ditawarkan kepada rakyat. Sebagaimana yang saya boleh petik apa yang disebutkan oleh Sultan Perak baru-baru ini dalam satu persidangan, beliau menyebutkan bahawa sebarang bentuk keraguan perlu dihindarkan dan seorang hakim itu perlu bebas daripada sebarang pengaruh maupun tekanan, especially khususnya daripada tekanan daripada pihak eksekutif. Adakah terdapat ruang penambahbaikan dalam kita menghormati pengasingan kuasa ini, Julfitri? Ya, terdapat banyak sebenarnya hakim untuk ruang-ruang untuk penambahbaikan. Sebagai contoh baru-baru ini, kita sangat mencadangkan supaya kuasa ataupun peguam negara diasingkan daripada kuasa pendakwa raya. Ini memastikan keterusan, mengelakkan daripada berlakunya rasuah dan yang paling penting untuk memastikan bahawa tata kelola yang baik untuk menegakkan keadilan. Ya, peguam negara boleh dilantik oleh Perdana Menteri, tetapi kuasa pendakwa raya haruslah bebas dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan melalui satu proses pemilihan yang demokratik. Dan yang paling penting, pendakwa raya tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya. Baik, terima kasih Julfitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan juga Demokrasi, berkongsi pandangan mengenai kepentingan menghormati dan juga mendaulatkan undang-undang.